Rasulullah Muslim, dan juga merupakan pegawai eksekutif kerajaan, pusat pemungutan zakat Majlis Agama Islam Dayak, Peran Jemputan di Al-Hijrah, Resto TV dan PM, juga pengisi slot di Radio Salam FM, National FM, KLFM dan PKFM. Dia juga pensyarah jemputan dalam Tuan Azali dan juga pengarah urusan di Consultation. Ya, betul. Okey. Tanpa buang masa, saya dengan sekejap menjemput Ustazah Abu Hidayah untuk menyampaikan kuliahnya. Silakan Ustazah. Okey. Pakai yang mana ya? Ini untuk live kan? Saya cuba dulu. Bismillah. Okey, cantik. Boleh dengar suara saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Kasih kepada Ustaz apa namanya? Ustaz Fauzan, masya-Allah. Ustaz Fauzan selaku pengurusi majlis. Terima kasih kepada Kak Azhar yang telah menjemput saya pada hari ini, insya-Allah. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, mari kita sama-sama dahulu mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertamanya kita ucapkan setinggi kesyukuran kehadrat Ilahi atas peluang dan nikmat untuk kita sama-sama lah pada hari ini bersama dalam dua majlis ilmu, masya-Allah. Ya, yang dekat luar nanti tu sedap juga tu tengok sembelihan ya. Tengok sembelihan. Kambing tu disembelih ke buat hiasan je kambing? Sembelih masya-Allah. Sembelihan yang kita insya-Allah sama-sama akan laksanakan sahabat-sahabat ibu ayah-ayah kita dengan anak-anak lelaki kita di luar sana insya-Allah. Dan kita di dalam ni pun cerita pasal darah juga. Yang luar pun berdarah, dalam pun berdarah. Macam itulah ibu-ibu ya. Cuma berbeza dari sudut hukumnya tu, yang tu darah haiwan lah, yang dalam ni darah manusia. Baik, nak tanya dulu ibu-ibu, sihat ke hari ni? Alhamdulillah ya. Rasa teringatlah saya masa bersama dengan adik-adik Kak Azhar masa last kali saya datang sini sama dengan peserta remaja untuk membincangkan tentang aurat. Kita bincang tentang ikhtilat percampuran lelaki dan perempuan. So hari ini saya bersama dengan ibu-ibu yang kita akan bicara tentang suatu permasalahan wanita yang sangat panjang lah kisahnya, ceritanya, iaitu tentang darah wanita. Bila kita sebut tentang darah, suatu yang bukan maksud darah iaitu seperti mana yang dimaksudkan oleh perubatan iaitu jenis darah apa ni kan. Bila jenis darah A ke, darah B ke, lagi apa lagi? O, AB kan. Bukan yang itulah. Ataupun ni darah ada banyak gula, darah banyak kolesterol, tak samalah. Bila dalam fiqh kita sebut sahaja tentang darah, iaitu yang kita maksudkan ialah darah yang keluar daripada rahim ataupun kemaluan wanita. Itu maksud secara difahami apabila kita sebut tentang darah, bukan tabung darah ataupun darah yang berlaku pada luka pada bahagian badan yang lain lah. Tapi yang dimaksudkan adalah darah yang khusus yang membezakan antara lelaki dengan perempuan ni. Orang lelaki dia ada darah yang macam mana kita ada tadi, tapi dia tak keluar melalui kemaluan ataupun melalui faraj. Tapi perempuan dia ada darah yang keluar, yang mana darah itu bila dia keluar
maka di sana ada hukum dia. Ya, di sana ada perbezaan dia. Bukan semua yang berwarna merah itu adalah haid. Kita nampak darah je haid belaka. Tapi ada yang keluar itu merah tapi bukan haid. Macam mana kuning lah ibu-ibu, ya. Emas itu mesti kuning. Sebab kalau dia jadi emas putih tu, actually dia dah campur platinum, dah campur dah banyak bahan-bahan lain. Kalau kurang pada 50% isi kandungan emas, tak kena zakat dah. Zakat emas ataupun emas putih orang panggil, paling glamour Zulian lah, ataupun Habib jual kadang-kadang. Jadi kalau emas mesti kuning, tapi bukan semua yang kuning tu emas. Kadang-kadang tahi kita pun warna kuning juga, ya, tapi tak ada orang nak beli sebab dia bukan emas. Macam itulah darah haid itu mesti merah, tapi bukan semua yang merah itu adalah haid. Kenapa? Di sana ada jenis-jenis darah yang berbeza. So izinkan saya dahulu untuk tengok jenis-jenis perempuan, ya. Bukan perempuan yang pandai masak ke, perempuan yang rajin tak rajin, tak. Ini jenis darah perempuan. Paling kurang kita ada 4 keadaan, 4 jenis wanita. So wanita yang pertama ialah wanita itu keadaannya dia berada dalam keadaan tahirah. Ada orang siap bagi nama anak lagi. Siapa nama anak? Tahirah. Baguslah. Maksudnya bersih, suci. Ini maksud tahirah. So imma kita berada dalam keadaan tahirah, nombor 1, ataupun keadaan nombor 2, haidah, iaitu kita berada dalam keadaan waktu haid dan nifas. Kenapa haid dengan nifas sama? Sebab hukumnya sama. Dari sudut apa yang kena buat dan apa yang tak boleh buat sama, ya. Jadi haid dengan nifas disekalikan. Ataupun kita berada pada keadaan ketiga, mustahabah, iaitu keadaan keluar darah tapi darah itu adalah darah sakit, ya. Darah yang keluar bukan hasil daripada circulation ataupun cycle haid itu, bukan, dia luar daripada cycle tersebut. So dia tak samalah. So ini keadaan yang ketiga, iaitu istihadah. Nombor 4, kalau mungkin dia kata saya nak kata bersih pun tak pasti, nak kata haid pun tak pasti, nak kata istihadah pun tak pasti, dia duduk golongan nombor 4 yang kita namakan mutahayyirah. Mutahayyirah yang bermaksud keliru, aku keliru. Ingat lagu tu kan, pernah jadi juara lagu keliru. Jadi keliru, wanita yang keliru tentang darah dia. Dia tak pasti mana satu jenis darah yang sedang keluar daripada rahim dia ini. Jadi dia akan masuk pada hukum mutahayyirah, yang mana memang tak sama langsung dengan haid, langsung tak sama dengan istihadah juga ibu-ibu. Ni sangat berbeza. Kejap lagi kita akan tengok di manakah golongan yang mutahayyirah ini. Baik, ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah, paling utama di dalam darah wanita, bila kita nak kenal darah tadi, kita kena tahu dahulu tarif dia ataupun dia punya definisi dia. Okey, kita persilakan ibu-ibu. Saya rasa ibu-ibu dah tahu, ya, dari sudut definisi ini. Saya mintalah, ya, kita ambil yang pertama, haid, ya, definisi haid. Boleh ada volunteer ibu-ibu nak kongsi? Ada 2 mic ke? Kalau mic yang boleh macam yang ustaz punya tadi tu, jadi suara tu boleh didengar sikit. Sorry akak kita, Masya Allah, sebabnya nampak tadi mic ustaz tu cordless kan. Jadi kita minta ibu, siapa yang nak kongsi kalau haid ini definisi dia apa? Apakah yang kita boleh kenal daripada darah haid? Boleh? Ada ibu kita yang nak kongsi? Sila. Siapa nak kongsi? Semua dah tertunduk malu. Tak ada?
Rasa-rasalah walaupun tak dapat macam buku teks sekolah agama ataupun pendidikan Islam, tak apa. Boleh ibu-ibu. Alah, haid tu haid lah ustazah. Kena jawab macam tu. Ada, tak apa, akak kita boleh letak kat tengah dulu. Nanti kalau ada siapa yang nak kongsi, boleh ambil mic. Okey, terima kasih puan kita. Okey, saya terang dulu nanti mungkin dia boleh nampak apabila haid macam ni, istihadah macam mana. Baik. Tak ada nak kongsi tentang haid tu apa? Okey, haid ini ialah darah normal. Darah normal apabila dia keluar daripada wanita, dia bukan menunjukkan wanita itu tak sihat ataupun sakit, tapi itu adalah darah semula jadi yang keluar daripada faraj wanita, yang menunjukkan kepada wanita itu sudah mencapai umur baligh. Okey. Jadi kalau siapa yang keluar darah haid, dia bukan sesuatu yang memalukan ataupun sesuatu yang mengaibkan. Dia adalah fitrah, tabiat. Perempuan tu mesti dia akan, kalau dia sihat, dia akan keluar darah. Tapi ada juga perempuan yang tak keluar darah, apabila dia berlaku masalah hormon. Darah haid kita ni ibu-ibu, dia punca dia keluar haid tadi itu banyaklah kan. Antaranya dia adalah telur tu. Tapi telur tu macam mana nak ada? Penggalaknya ialah hormon. So bila pergi hospital, kalau darah tak teratur ataupun tak ada haid langsung, first kali doktor akan cek hormon. Sama juga orang nak mengandung. Orang nak mengandung, dia pergi jumpa doktor, saya ni dah 6 tahun kahwin, tak dapat anak. Doktor akan cuba apa? Nak stabilkan dulu period dia. Macam mana nak stabil period? Makan ubat hormon tu, pil hormon. So kita punya darah haid sangat bergantung kepada hormon di dalam tubuh badan kita. Masya Allah, kalau hormon tu ada secara normal, dia akan keluar darah haid tersebut pada tempatnya dengan umur yang betul, iaitu umur dia paling kurang 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah itu paling awal lah. Tak boleh lebih awal pada tu. Kalau lebih awal pada tu, darah tu kita tak isytihar darah haid, kita isytihar dia darah yang rosak. Orang Melayu kata darah sesat. Tak tahu datang mana, jadi sesat lah maksudnya. Dalam bahasa Arab disebut darah rosak ataupun darah fasid. So tidak dikira. Katalah budak tu jatuh umur 6 tahun, keluar darah dekat kemaluan dia. Dah haid dah, nak umi. Kita tak panggil haid lah, kita panggil itu darah yang mungkin berlaku kerana terhimpit ataupun luka pada bahagian rahimnya. Baik, itu definisi darah haid. So darah yang normal semula jadi yang keluar daripada kemaluan wanita, yang menunjukkan wanita itu adalah sudah baligh ataupun cukup umurnya. Nombor 2 ibu-ibu, nifas. Kita pergi yang nombor 2 tu, haidah dan nifas. Okey, ada ibu-ibu yang boleh bantu saya? Kalau haid tadi darah normal, kalau nifas, apa kait dia yang paling dekat sekali dengan nifas ni? Cantik. Dia sebab bila dah dapat haid tu, dia dah dapat kan apa ciri-ciri utama selepas melahirkan. Darah nifas ialah darah yang keluar aqbul wiladah, iaitu darah yang keluar selepas melahirkan bayi. Bayi keluar yang keluar bersama dengan bayi, kita bagi nama wiladah. Darah wiladah yang menyaluti tubuh bayi ataupun bersama dengan bayi. Kadang-kadang orang kata banyak juga tumpah darah waktu tu kan. Itu darah wiladah. Tapi nifas, bayi dah keluar dah daripada perut kita, ayah dia dah azankan, doktor pun dah siap menjahit, masa tu ada darah. Hari pertama biasa banyak kan ibu-ibu. Tapi orang zaman sekarang ni dia taklah macam orang zaman dulu. Mak-mak saya cerita dulu, opah-opah saya cerita, kadang-kadang sampai 2 minggu pun banyak.
Tapi sekarang ni tak adalah, ya. Kadang-kadang seminggu tu dah tak banyak sangat dah, ya. Itu semua akibat daripada pemakanan kita, ya, daripada suntikan ubat. So dia jadi cepat, darah tu habis, ya, dikeluarkan dengan cepatlah. Baik. So darah nifas, hukum dia nanti sama. Kita akan tengok hukum dia dengan darah haid sama. Ya, dari sudut tak payah sembahyang, ya, dia tak boleh masuk masjid kalau dia mencemari masjid, dan kemudian dia tak boleh baca Quran, tak boleh bersetubuh, itu semua sama. Baik, kita pergi yang ketiga, ibu-ibu, mustahadah. Okey, apa paling dekat? Kalau sebut istihadah, paling dekat darah penyakit, betul. Darah sakit. Sama ada sakit tu adalah sakit jasmani. Doktor, ibu-ibu, dia akan pesan. Ni biasa kalau doktor-doktor daripada hospital Islam, hospital-hospital yang kita kata agak Islamik, ya. Kalau di Semenyih ni ada tak hospital yang jenis-jenis macam tu? Hospital An-Nur, betul tak? Hospital Az-Zahrah. Kalau saya ke KL, Hospital Al-Islam Pusrawi. Biasanya doktor dia akan pesan siap-siap. Dan mereka pun memang ada ustazah yang bertugas di hospital. Dia akan bagi tahu, katalah perempuan tadi tu dia lepas buat pembuangan ataupun sis, buang sis. Bila buang sis, dia kacau tang rahim kita. Lepas pada buang sis tu, budak tu akan bleeding. So kita akan bleeding. Doktor akan pesan siap-siap sembahyang, ya. Sebab darah ni adalah darah istihadah. Sebab apa doktor tahu? Yang keluar tu bukan haid. Haid dia adalah suatu darah yang memang dia sebelum dia keluar tadi tu, dia berlaku proses di dalam rahim kita. Rahim kita macam ni bentuk dia, kan? Dia akan keluar start daripada pengumpulan. Dekat sini dia akan menempel darah tersebut disebabkan hormon. Hormon tadi akan menyebabkan ada darah yang akan menempel pada dinding rahim. Nak tempel tu ibu-ibu, dia perlu masa. Dia tak keluar lagi. Dia tak keluar lagi. Dia perlu masa. Bila dia dah tebal, dinding darah tadi dah tebal, dia pun menanti boyfriend dia datang. Pasangan dia datang. Iaitu kalau ada waktu tu telur yang sampai pada dia, masa tu boleh jadi baby. Tapi kalau tak kahwin ataupun telur tadi tidak menjadi, waktunya tak kena, maka dia akan gugur. Menangislah dia. Inilah orang sebut menangis air mata darah. Menangis maksudnya dia akan keluar, gugur darah tadi daripada dinding rahim, keluar ikut faraj yang kita namakan sebagai zailan. Al-haid huwa zailan. Haid ini apa? Dari sudut terjemahan dia, haid ini adalah mengalir. Dia akan mengalir sedikit sampailah habis. Darah yang telah berkumpul tadi habis dah turun, barulah dia bersih. So dia tidak akan terpotong-potong. Sepatutnya darah haid dia akan datang dalam satu silent sentiasa, walaupun tak banyak, tapi dia akan waktu dia bersama. Dia tidak akan datang 5 hari datang haid, lepas tu lepas pada 3 hari 5 hari datang haid lagi, terputus 3 hari datang haid lagi. Takkan begitu, ya. Dia mesti dalam satu tempoh, dia ada tempoh. Baik, jom kita tengok. Istihadah ialah darah sakit yang keluar akibat luka yang berada di dalam rahim. Mungkin luka itu berlaku pada urat dalam rahim. Jadi bila berlaku dalam rahim, maka akan keluar tempat yang sama. Mungkin di operation ataupun apa kita sebut fibroid kan? Fibroid kan? Fibroid pun sama. Penyebab ataupun simptom fibroid, doktor sebelum nak tahu tu, kenapa pula dia datang jumpa doktor? Sebab apa? Dia dah dia bleeding tak berhenti. Pelik lah ibu-ibu, bleeding tak berhenti ni. Pergi jumpa doktor, doktor kata ini ada simptom fibroid. Dia pun masuk endoskopi, tengok memang ada berapa besar
fibroid tadi tu akan dikesanlah. Yang sampai tahap yang kita sangat takut ialah sampai doktor sarankan untuk buang rahim itu. Sebab apa? Tak nak sampai dia mudarat. Kita haid darah kalau sentiasa keluar ibu-ibu, kita boleh mati. Ada orang yang sampai pengsan ibu-ibu. Sebab apa? Dia nak dekat menopause, tak berhenti istihadah dia. Jadi pergi hospital, dah kering dah. Doktor terus masuk ward. Dia tak boleh banyak bergerak, dia kena rehat, dia tak boleh stres. Sebab apa? Semua ini melibatkan nyawa. Orang perempuan jangan main-main. Ada seorang sahabat kita, suami dia datang nak bayar fidyah ibu-ibu kat kaunter zakat. Saya pun cakap, muka dia macam sedih lah macam tu. Dia kata nak bayar fidyah untuk arwah isteri. Oh, takziah tuan ya. Kenapa meninggal? Sebab mabuk. Mabuk mengandung tu morning sickness, tapi memang jenis memang yang teruk sangat. Daripada anak 1 sampai anak ke-4. Ada orang kata malah main-main je, ikut perasaan sangat. Mabuk sampai meninggal. Sebab apa? Tak makan mutah dengan kurang zat apa semua, memang dehydration teruslah ya. So jadi itu dia punya perkara yang kita kena pantau dari sudut bila bleeding banyak kena jumpa doktor. Baik. So istihadah itu antara dia, ataupun berlaku dengan sebab rohani, sebab yang kita tak nampak. Doktor kata tak ada apa pun, tapi ustazah pula, doktor saya dah setahun dah bleeding. Rupanya kena buatan orang. Kena sihir. Sihir pemisah, yang mana dia tak nak bagi dia bersama dengan suami. Jadi berlaku juga akibat daripada cakaran iblis, cakaran syaitan, akan berlaku juga bleeding. Itu semua kita golongkan sebagai istihadah. Baik, yang nombor 4 ialah tak ada terjemahan lah, kerana dia tak berkaitan dengan yang tadi yang lain-lain semua tu. Cuma dia adalah orang yang confused untuk letakkan apakah kategori darah. Baik, itu yang pertama kita dah clear dari sudut definisi darah. Yang kedua ibu-ibu, kita nak tahu dari sudut berapakah tempoh. Berapakah tempoh. Saya sebenarnya tempoh ni pun dah ada dah, tapi tak jumpa pula slide yang ada tempoh tu. Tapi saya teranglah insya-Allah kepada ibu-ibu, ataupun ibu-ibu boleh bantu saya untuk buat kolom supaya nampak ya, kolom situ. Buat 3 kolom. 3 kolom. Satu kolom ni macam mana? Ini kan 1 2 3 4 lah. Satu kita nak letak jenis darah, jenisnya. Lepas tu kita nak letak 3 lagi tu ialah tempohnya. 1 ibu-ibu boleh buat 4 ke bawah ni 4. Ada whiteboard ke? Ada ke? Kalau ada, alhamdulillah. Minta maaf akak kita, masya-Allah. Okey, nasib baik dia tak jauh ya. Jadi ibu-ibu boleh lukis dulu. Lepas tu kita nak ibu-ibu sama-sama isi dahulu kotak-kotak yang ada itu, untuk kita melihat kalau dia ikut tempoh itu, dia settle. Tapi kalau tak ikut tempoh tu, maksudnya dia adalah sebaliknya. Okey, yang ni pusing ke belakang. Harap-harap sampai dah ya. Okey, belah sini ya. Ini tak berapa jauh sangat. Saya kasi sikit-sikit. Okey. So 4 1 2 3 4. Row ke bawah pun 4 juga. Ini nama dia nanti. Dan kemudian di jenis yang pertama, kedua, 1 2 3. Okey. Sini adalah
nama keadaan lah, keadaan ataupun jenis darah. Keadaan yang pertama kita tulis haid, yang kedua kita tulis nifas, yang ketiga kita tulis suci. Di sini adalah bilangan. Ini bilangan minimum, iaitu paling sedikit. Ini bilangan majority, tempoh majority. Dan yang ketiga tempoh maksimum. Okey, ibu boleh buat dulu kolom ini. Saya pun sengit-sengit tu, tak apalah kan, punya garis-garis itu. Okey, yang dah siap boleh isi. Kejap lagi baru kita bincang. Maksudnya keadaan ni, kalau seorang perempuan tu haid, berapakah tempoh paling sedikit dia haid? Jadi boleh tulis kat ruangan yang sinilah. Berapa tempoh paling sedikit? Kita settlekan haid dulu. Kemudian biasanya majority orang perempuan ni biasanya berapa lama dia haid. Ni bukan kita ya, tapi ni maksudnya memang yang menjadi suatu rujukan di dalam fiqh mazhab Syafi'i. Okey, ni bukan diri kita, tapi ini yang menjadi, kalau kita sebut dia sebagai sifir haid. Biasa apa sifir 2 sampai sifir 12. Haid pun ada sifir juga. So yang ini adalah sifir yang memang semua orang kena pakai. Sebab kita dekat Malaysia pun kita guna mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang kita terima secara menyeluruh, dan kita kena merujuk kepada tempoh ni. Nombor 3, maksimum. Berapakah maksimum seorang perempuan itu dikirakan haid? Lebih pada tu tak boleh dah. So maksimum ni berapa hari? Okey, boleh tulis. Okey, kemudian nifas yang lepas bersalin lah. Sebab yang ni dia ada calculation dia. Kalau istihadah tak masuk dalam sifir haid ni, sebab istihadah dia ada 6 sifir lain. Istihadah ada 6 sifir lain. Kejap lagi kita baru pergi ke istihadah. Ini haid dengan nifas. Dan keadaan yang pertama tadi tahirah, iaitu suci. Nifas berapa minimum? Paling sedikit dah keluar baby tu, apa paling sedikit seseorang perempuan tu kena mandi wajib disebabkan nifas. Berapa minimum dia? Majority berapa? Dan juga maksimum seorang perempuan nifas berapa hari? So tempoh ni boleh jadi jam, boleh jadi hari. Okey. Nombor 3, ini yang agak sukar sikit lah, suci. Seorang perempuan tu dia boleh suci dalam kehidupan dia ataupun dalam sebulan tu berapa hari? Majority kebiasaan perempuan suci berapa hari? Dan maksimum perempuan itu suci berapa hari? Okey, ibu-ibu jawab dulu. Saya pusing tengok penuh ke tak penuh. Menyesal aku datang hari ni ya. Tak apa, saya boleh bagi jawapan, tapi selepas ibu-ibu memerah otak untuk berfikir. Saya buka dulu ya yang live ni. Kejap ya sahabat-sahabat. Boleh berbincang, nak Google pun boleh. Suci berapa hari? Satu line dan boleh kita nifas juga. Ibu kita suci lah.
Saya teruja dengan usaha ibu-ibu, Masya Allah. Dan banyak juga lah saya tengok ijtihad baru. Ijtihad baru Okey, perkara ni tempoh ni memang dah ada calculation tersebut dalam mazhab Syafi'i. Ibu-ibu buka lah buku apa-apa pun. Ini contohnya buku yang paling basic sekali dalam mazhab Syafi'i. Kita panggil buku Safinatun Najah. Safinah iaitu sampan ataupun bahtera yang menyelamatkan. So dia cerita paling buku mana-mana pun, buku Matan Ibn Ruslan ke, dia mesti cerita pasal tempoh haid. Bila kita jadi orang Muslim, kita tak boleh nak suruh cikgu kita tahu, tak boleh nak suruh mak kita tahu, tapi kita sendiri kena tahu, fardu ain. Okay, untuk tahu sifir ini. Sifir ni Imam Syafi'i dibuat melalui istiqra', iaitu kaji selidik lah, macam universiti. Kaji selidik kepada perempuan yang hidup pada zaman itu. Dan bila kita tengok sangat sesuai, dan memang itulah keadaan perempuan apabila haid, yang majoriti lah bila buat kajian, dia akan ambil 1,000 perempuan dan tengok apa yang majoriti, itulah yang diangkat menjadi salah satu ijtihad untuk menentukan haid ataupun tidak. Okey, dah bersedia ibu-ibu untuk menanda kalau betul tanda right? Nak kira berapa markah? Setakat ni tak ada lagi lah saya nampak yang 9/9. Saya pusing-pusing tadi, tapi paling banyak akak kita lah tu, banyak betul. Siapa nama ibu kita? Akak yang belakang. Tudung pink. Berapa namanya? Nur Hayati Mariani. Tulis nama Puan Mariani. Tu paling banyak betul tu. Okey, baik, kita tengok. Nombor 1, kita bincang sama-sama. Kalau salah, tanda pakah dulu, baru tulis dia punya jawapannya. Minimum haid ibu-ibu berapa lama? 5 hingga sehari. 5 hingga 7 hari. Dia ada hingga-hingga pula ya. Berapa? 2 hingga ke 3 hari. Kalau sehari setengah, tak jadi haid. Boleh jadi haid kerana minimum ialah 24 jam. Sehari saja. 1 hari pun betul, ataupun siapa tulis 24 jam pun betul. Maksud dia tak boleh terlalu sedikit, sebab dia adalah satu kitaran yang dah menempel. Paling kurang 1 hari. Tapi kalau dia berlaku 2 hari, boleh jadi haid, tak ada masalah. 3 hari boleh jadi haid, ya. Dan inilah minimum. So kita nak paling tahu yang paling basic sekali, minimum. Okey, ini kita semua, kebanyakan daripada wanita lah, majoriti. Berapa hari ibu-ibu? 7 hari. Majoriti perempuan haid 7 hari. So 7 hari ini ialah hari period. Selepas itu, kalau kita tengok, lawan terus dengan suci. Suci ialah satu masa yang berlawanan dengan haid. Kita buat bulatan. Satu bulan, kitaran kita dia akan berlaku circle dia. Kata para doktor lebih kurang dalam 28 hari. Tak apalah, kita ambil sebulan senang, 30 hari. Jadi Nabi sebut wanita itu separuh daripada masanya maksimum dia boleh meninggalkan salat. Jadi 30 bahagi 2, 15. Tapi kalau lebih pada tu, dia tak boleh dah tinggal salat. Yang ini pun kadang-kadang dah kerah dah lidah nak baca Quran. Kan? Aku tak solat lagi, dah pukul 3:30, lupa dah mandi wajib. Bahaya. Jadi maksimum 15. So jadi kalau kita ambil tadi 7 hari, okey, kita ambil kat sini kan, 7 hari seseorang itu haid. So waktu yang haid kita lorekkan begini, 7. Jadi waktu suci dia berapa? 23. Dia akan 2. Dia sama ada perempuan tu suci ataupun haid. Ada 2 zon sahaja di dalam 30 hari tersebut. So jadi kalau dekat sini 7 hari, lawannya seseorang itu suci
kebiasaannya 23 hari. Sebab dia lawan dengan suci, lawan dengan haid. Okey? Baik, kita pergi pula kepada maksimum. Tadi saya dah bagi jawapan. Ini maksimum seseorang itu boleh datang haid, iaitu 15 hari. 15 hari, 15 malam. Ada ramai juga saya tengok tulis 14. Dia kurangkan pula, dapat diskaun. So yang sini 15 ibu-ibu ya. Maksimum seseorang perempuan itu boleh haid 15 hari, 15 malam. Tengoklah dia mula bila. Kalau dia mula pagi, ataupun kita kata dia mula zuhur, so dia akan habis zuhur pada hari ke-15. So asal saja dah kira istihadah. Macam tu ya. Baik, siapa betul semua ni? Boleh angkat tangan yang betul haid. Okey, alhamdulillah, seorang lagi yang haid, sebab haid ni dekat dengan kita. Puan Mariani betul ya? Puan Mariani betul, 2 orang. Oh, Masya Allah, ibu kita 3 orang, 4 orang. Jenis ramai pemalu ya. Betul pun agak sikit je. 4 orang. Yang lain ada lagi? Alhamdulillah. Okey, tahniah saya ucapkan pada ibu-ibu yang betul haid ni. Okey, baik. Nifas. Nifas pun sama macam haid. Dia ada dia punya minimum dia. Nak tahu seorang perempuan tu keluar baby, adakah dikira sebagai nifas dia? Minimum dia dekat sini ialah satu apa, Kak Mariani kita? Satu lahzah. Lahzah, satu pancutan. Tik, satu je dekat suara dalam tu. Itu pun sudah dikira nifas. Sudah dikira nifas. Memanglah ada ke tak? Mungkin ada. Maksudnya itu dah menyebabkan dia wajib untuk mandi wajib. Tapi katalah kalau dia ni memang tak ada nifas langsung, satu pancutan pun tak ada, dia still kena mandi wajib. Kerana baby tadi tu sudah dikira sebagai bayi ataupun mani yang sudah menjadi manusia. So dia kena mandi wajib jugalah ya. So tak ada kecuali siapa saja yang bersalin memang kena mandi wajib ya, sama ada nifas ataupun tidak. Baik, seterusnya kita pergi pada majoriti. Majoriti perempuan itu nifas berapa hari? Kebiasaannya dia lepas biasa pantang 44 hari kan. Biasanya 40 lah kita kata ya. 30 pun boleh juga. Ada juga kata 30, ada juga kata 40. Ini kebiasaannya. Perempuan itu mengalami nifas selepas bersalin. Okey, maksimum ni penting. Saya tak pasti jumpa ke tak tadi yang jawab tu. Ada ibu kita tulis 40. 60, siapa jawab 60? Okey, alhamdulillah, seorang, 2 orang, 3 orang. Pergi pemalian ni kan 64. Lain ada 5, 6, Masya Allah. So ni paling banyak lah sebab ramai yang suka mengandung kan. Jadi dah biasa dengan tipu bersalin. Okey, so maksimum ialah 60 hari. Lama, 2 bulan. So kalau habis pantang 44 hari, hari ni dah hari freedom, dah tak payah dah makan yang ikut pantang, keluar darah haid. Tapi ni dia kira haid ke tak? Yang haid tadi, yang pantang tadi tu ialah adat, dan yang ini ialah ibadah. Maksudnya ini sesuatu yang berkait dengan ibadah. So kalau dia keluar haid lagi hatta hari ke-50, masih lagi dia dikira dia berada dalam nifas dan tak boleh solat. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu, ada pula yang kering darah nifas 30 hari. Dia kata, aku tak habis pantang lagi, takkan nak mandi wajib. Dia pun tunggu sampai 44 hari. Nak kena tunggu ke kena mandi dulu? Mandilah. Yang adat tu tetap adat. Yang ibadah ni lain. Okay? Ibadah dia tak tunggu pun pantang. Kerana apa? Kalau kita tengok pantang pun ikut negeri pun berbeza, betul tak? Orang Jawa pantang dia 30 hari. Orang Melayu 44. Ada yang 100.
Ui, lama betul kau tak solat sampai satu hari. Pantang satu hari. Itu pun dah berbeza kan. So jadi tak ikut, kita tak follow lah. Yang pantang tadi tu bukan untuk solat. Yang pantang tadi tu untuk kita jaga kita punya rahim untuk pulihkan. Okey. Last sekali suci. Bukan suci dalam debu. Ni suci yang suci betul lah, tak ada dalam debu. Suci, minimum suci berapa hari ibu-ibu? Ni ramai yang macam confused kat sini ataupun tak dapat jawab kat sini. Tapi macam dia dengar tadi berapa? 12 15. Ambil yang ni. Bila seseorang itu maksimum dia haid 15 hari dan lawan dia baki 15 hari, mesti 15 hari juga seseorang itu berada dalam keadaan suci. Ini tadi haid sikit sini maksimum. Bila dia nak sampai lagi satu haid, dia mesti mengalami 15 hari paling kurang suci, baru dikira haid. Saya masuk terus ibu-ibu ya. Ada soalan tadi daripada ibu kita, anak dia boleh jadi kerap period, boleh jadi dalam sebulan 2 kali. Logik tak? Istihadah ke ataupun haid 2 kali tu? Boleh jadi haid dengan syarat gap tengah-tengah dia tu. Kalau kita buat garis ni, katalah dia period 1 hingga 7, 1 hari bulan, 7 hari bulan period. Kemudian tengah ni dia kosong, dia suci. Suci ni mesti 15 hari. 15 tambah dengan 7, 22. So katalah kat sini 22 hari bulan ataupun 23 hari bulan, dia datang haid sehingga 30 hari bulan. So ini adalah kitaran haid dia yang pertama, ini haid yang kedua dalam bulan Jun. Tapi dia tak boleh lama sangat lah. Kalau dia 15 hari haid, memang dia tak akan jadi dalam bulan yang sama. Kalau dia 7 hari boleh jadi. Sebab apa? Mesti nak paling kurang minimum 15 hari suci. Sebab dia nak membentuk balik kitaran baru ni, circle yang baru. Dia mesti datang kosong balik, nak menempel balik darah baru. So di sini 15 hari paling kurang. Okey? So ini lawan dengan sini. Okey? Yang ni lawan dengan atas ni. Yang ni lawan dengan atas. Majoriti 7 hari, lawan 30 tolak 7, 23. Baik, yang ini maksimum 29. Sebab dia semua dah pakai nombor, kena pakai nombor jugalah ustazah. Yang ni tak ada nombor. Infinity. Yang ini tiada had. Ni satu-satunya yang tak pakai nombor. Seseorang itu boleh suci dalam umur dia. Tak ada satu umur pun, tak ada satu tempoh pun yang meletakkan seseorang itu mesti suci. Kalau kita kata 30 hari, boleh jadi dia tak datang period langsung, betul tak? Ada orang 2 bulan tak datang period. Maksudnya kita letak 60 hari lah ustazah. Jumpa pula orang lain, dia kata saya setahun sekali je period. Lagi lama. Jumpa sirah anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah, digelar sebagai Sayyidatina Fatimah Al-Batul. Iaitu apa maksud Al-Batul? Yang tak pernah datang haid. Macam mana boleh dapat Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin? Itu kuasa Allah. Dan itulah kita sebut waktu suci itu bagi seorang individu tiada had tertentu. Mungkin sepanjang hidup dia tak pernah pun keluar haid. Saya ada sahabat yang memang dia masalah hormon ya. Katanya dalam 1,000 orang seorang ada penyakit ini, masalah hormon ni. Dia tak tersumbat ibu-ibu, tapi dia ada rahim tapi dia tak ada hormon tu. Jadi dia tak ada datang haid lah. Kalau kita tak datang haid, kadang-kadang kita sakit kan, sakit badan. Sebab apa? Darah kotor tak keluar. Dia darah kotor tu tak ada. Sebab tak ada hormon yang membentuk darah itu. So adakah dia termasuk pada sini lah suci yang tidak ada had? Manalah tahu kalau saya terlepas ibu-ibu, siapa dapat 9/9? Ada? Tak ada Saya baik, selamat saya punya kurma. Oh, ingatkan nak bagi kurma tadi. Ustazah tak bagi tahu awal. Kalau tidak saya jawab betul-betul.
Baik ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, sila. Boleh paskan mic, jadi kawan kita yang lain-lain pun boleh dengar juga. Saya minum sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cantik. Saya tak masuk pun sikit pun tak tentu dia pasal keguguran. Baik. Bila seseorang itu gugur, dia boleh jadi darah itu imma istihadah atau imma nifas. Dua-dua boleh jadi. Bagaimana nak bezakan keguguran dia, selepas dia keguguran darah itu adalah nifas ataupun istihadah? Saya ambil umum bagaimana ulama membezakan keadaan baby itu ataupun umur kandungan tersebut boleh membezakan istihadah ataupun nifas. Apa pembezanya? Kalau bayi yang keluar, janin yang keluar tadi tu sudah cukup sifat ataupun umurnya sudah lebih daripada 120 hari. Dalam hadis Nabi sebut yang mana 120 hari dia sudah lengkap dia punya mudghah dia, iaitu seketul darah, dan kemudian dah jadi daripada alaqah dah jadi mudghah, daripada darah dah jadi daging, dah kemudian dah diberikan tulang, kemudian Allah tiup roh. Okey, bila Allah tiup roh umurnya 120 hari. Bersama berapa bulan ibu-ibu kalau 120 hari ni? 4 ke 3? 4 lah kan? 4 bulan lah. Sebab sebulan 30 hari kan. So kalau dia gugur lebih pada 4 bulan, so darah itu adalah darah nifas. Kurang pada 4 bulan, ramai orang yang gugur sewaktu fragile lagi kan, baby fragile lagi, kadang-kadang 5 minggu. Keluar apa ustazah? Dia kata keluar ketul darah, tak ada baby pun. Maksudnya tak nampak langsung. Iaitu istihadah. Saya tapi mungkin saya punya saya pernah luar rahim, kandungan luar rahim, tapi mungkin tempat tu sempit. Saya kalau ikutkan scan waktu itu baru 5 minggu, tapi keluar tu baby tu doktor ambil, dan doktor ambil gambar dan tunjuk kat saya, kepala tangan semua dah ada, kaki semua dah ada. Mungkin sebab dia sempit kan, tapi mungkin dia dah awal lagi daripada tu, sebab saya dah bleeding lama masa tu. So saya kalau ikutkan boleh pilihlah di antara istihadah ataupun nifas. Tapi sebab saya rasa macam terlalu kecil sangat, so saya ambil istihadah, saya solat ibu-ibu. Ihtiyat, saya ambil lebih berhati-hatilah. Tapi katalah kalau orang tu 6 bulan. Saya ada seorang sahabat 6 bulan, dia puasa, bulan puasa. Dia pun relax lah, saya okey je puasa, dia pun puasa. Bila dia puasa tu ibu-ibu, dia tak perasan yang baby dah tak gerak. Punya baby dah mati. Jadi keluar tu memang dah 6 bulan kan, dah bersifat lah. So iaitu nifas, lebih daripada 120 hari, dan sudah nampak dia punya sifat manusia pada baby tadi. Okay, so jadi kalau yang istihadah tadi, dia biasa memang tak lama pun. Doktor pun kalau bagi cuti pun 2 minggu je. 2 minggu je doktor bagi cuti. Jadi kita pandai-pandailah patang sendiri. Jadi darah tadi tu tak banyak sangat berbanding dengan kalau dia terpaksa push walaupun baby dah mati umur 6 bulan, tu memang kena, memang istihadah lah, istihadah. Sorry, itu nifas ibu-ibu ya. Baik. Okey, cantik. Terima kasih pada ibu kita. Ada kaitan, sila-sila. Boleh paskan saja. Ibu kita paskan tadi akak tak payah bangun lah. Kita paskan ke belakang. Sebab saya pun tak berapa nak dengar, sebab dia tinggi sikit surau ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu. Okey. Okey, itu memang istihadah lah. Sebab 2 ciri tak ada. Satunya, paling kurang haid ialah 1 hari. So bila dia setitik, memang tak cukup.
Dia maksudnya paling kurang 5 waktu solat tu mesti ada darah. Walaupun tak banyak. Ada darah dalam zuhur, ada darah waktu subuh, ada darah waktu maghrib, isyak. Dan kemudian yang kedua, bila orang tu kali pertama, dia nama dia mubtadi'ah. Kejap lagi kita nak baca sifir istihadah pula. Bila dia kali pertama, dia ada sifir dia, iaitu dia mesti darah tu kuat ataupun lemah. Dia kena scan darah tu. Kalau darah tu kuat, dia boleh dikira haid. Kalau darah tu lemah, apa maksud darah lemah? Warna dia, warna pink ke coklat je, ataupun orang kata just kotoran je macam tu. Itu dia. Sebab apa? Dia first time, dia tak ada pengalaman, history sebelum ni. So apa nak kuatkan dia punya hujah dia, kita tengok kekuatan darah tu sendiri. Kalau darah tu dah lah cair, tengok-tengok tak bau pula, so automatik dia kategori lemah. Bila lemah, dia tak akan jadi haid, dia jadi istihadah. Yang kuat je saja boleh jadi haid. Okey, cantik soalan tu. InsyaAllah kita akan masuk lepas ni. Saya buka kalau ada lagi satu soalan, sila ibu kita. Saya sebenarnya tadi memang nak pakai tudung Nur Aisyah. Tidak boleh ambil gambar dengan ibu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, suci yang berapa? 23, 15 hari. Okey. Betul. Okey. Sebab kitaran ini dia ada beza-beza kan. So katalah engkau kitaran berapa sekalipun, yang minimum tu kekal. So mesti 15 hari. Dia takkan boleh jadi dalam masa 3 hari dah keluar pula tempelan yang baru kan. Cepat sangat. Sebab dia nak keluar tempelan tu, dia bergantung kepada hormon, bergantung kepada telur kan. Telur nak keluar lagi dan sebagainya. Banyak benda. So jadi dia perlu satu tempoh masa, dan minimum tempoh masa tersebut ialah 15 hari yang paling sedikit lah. Mungkin ada orang jadi 18 hari, ada orang 20 hari, tu lagi okey lah. Tapi minimum mesti 15 hari. Okey. So insyaAllah ibu-ibu, kita pergi kepada 6 jenis darah istihadah. Baik, kita tengok dahulu hadis Nabi SAW. Bila kita sebut tentang istihadah, kita boleh tengok hadis ini. Wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damul haid fil hadis Fatimah binti Hubaysh alladhi rawathu Aisyah radhiyallahu taala anha haitsu qala laha damul haidul aswadun wa inna lahu raihatun fa idza kana dhalika fada'is salah wa idza kana al-akharu faghtasili wa salli. Okey. Nabi SAW menerangkan kepada Sayyidatina Aisyah, kamu nak tahu tak darah haid tu bagaimana? Satu, Nabi bagi tahu tentang warnanya. Warna darah haid ialah aswadu. Aswad itu hitam, ibu-ibu. Hitam. Apa maksud hitam ni? Hitam merah kehitam-hitaman. Begitu maksudnya. Bukanlah hitam macam tudung Nur Aisyah kat kita kan. Maksudnya dia memang keluar tu memang merah kehitam-hitaman. Dia pekat. Ini yang paling kuat sekali. Dan dia boleh juga jadi merah kecoklatan, boleh jadi. Itu yang agak kurang sikit. Dan bila hitam merah kehitam-hitaman, itu memang darah haid yang tanpa kita sangsilah. Kemudian Nabi terangkan kepada kita dari sudut baunya. So ciri darah haid, ibu-ibu boleh tulis ciri darah haid. Yang pertama, warna hitam kemerah-merahan. Tengok warna tu, itu adalah cara untuk mengenal. Yang kedua, sifat bau darah tersebut. Darah haid dia akan keluar dalam keadaan bau yang tidak menyenangkan. Sama ada dia bau hanyir, dia bau tengit, dia bau apa lagi bau yang tak best lah. Dia bukan bau kasturi itu lain macam tu, bau kasturi. Bau dia tak sedap. Itu adalah ciri darah haid. Kalau tak ada bau, mungkin dia bukan darah haid. Biasa darah istihadah yang pink tu banyak tapi cair pink. Cuba cium, tak bau.
Tak bau. Darah istihadah tak ada bau. Sebab apa? Dia tak berkumpul. Darah haid dia kumpul dulu. Jadi dia tempoh yang agak lama ya. Dan kemudian baru dia keluar. Dan bila Nabi kata, kalau kamu tengok ciri darah tadi menepati ciri darah haid, fa idza kana dzalika fada'i salah. Maka tinggalkanlah solat. Sebagai suatu hadiah istimewa daripada Allah kepada wanita. Ini ramai orang lelaki jealous tau. Lagi-lagi Ramadan tiba-tiba bau Maggi tom yum kah? Datang haid lah tu kan. Senang orang perempuan tak solat. Ini hadiah dari Allah. Fada'i solat. Patut kena qada tak? Tak kena qada. Kalau kena qada, ramai yang alah haid pula ni tak. Yes, haid. Sebab apa tak kena qada solat tu? Puasa je kena qada. Dan sebab solat tu banyak ya, satu hari 17 waktu, 17 waktu, pula 17 rakaat 5 waktu. Kalau solat, kalau puasa tak banyak ya, setahun 30 hari je macam tu. Wa idza kana al-akhar, dan apabila kamu tengok sebalik padanya, tak merah, tak hitam, tak berbau, maka dia adalah istihadah. Kata Nabi apa? Faghtasili, iaitu bermandi. Maksud mandi tadi membersihkan tempat yang keluar haid tadi dan teruskan salat. Jadi ini adalah hukum seseorang bila datang istihadah, dia kena salat. Darah istihadah darah yang penyakit lah ya, kita dah bincang tadi. Dan kita nak tengok beza di antara haid dengan istihadah. Orang yang haid dia tak boleh salat, orang haid tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Quran. Kalau terjemahan boleh sentuh tak ibu-ibu? Terjemahan boleh ya. Terjemahan dia bukan mushaf. Mushaf yang total tu. Kalau kita tengok Quran-Quran yang atas-atas tu, yang tu, yang belah sana tu, tu semua mushaf. Total semua adalah bahasa Arab. Bahasa Arab pula. Ayat Quran. Kalau ada terjemahan dia tepi, terjemahan sebelah. Buku Yasin kita kan. Yasin kita ada doa, ada tahlil semua. Tu bukan mushaf, tu dia pegang. Okey? So Quran tak boleh baca, tak boleh sentuh, tak boleh tanggung, tak boleh pegang. Okey? Tapi istihadah terbalik. Istihadah dia kena solat, dia boleh puasa, dia boleh pegang Quran, dia boleh sentuh Quran, boleh baca Quran, tak ada masalah. Kalau orang haid, dia bila tunggu kering baru dia wajib mandi. Orang istihadah sebelum solat dia kena istinja, bersihkan dahulu kemaluan dan kemudian dia ambil wudu. Dan bila kering sahaja darah istihadah, dia hanya perlu ambil wuduk sahaja, dia tak perlu mandi wajib kerana dia bukan berjunub. Dia bukan berjunub pula, dia bukan hadas besar. Minta maaf, dia bukan hadas besar. Istihadah ialah golongan yang berhadas sahaja, hadas kecil tapi bukan hadas besar, tak perlu mandi wajib. Okey, kita pergi kepada 6 ni. Kita habis ke berapa ni? Akak kita, Kak Azhar? Tadi kita mula 10 berapa? Kejap ya, saya dengar soalan dulu ya. Oh, okey, soalan yang baik. So, sekarang ni kita biasanya bila nak tunggu habis kering tu, kita akan menunggu, ada tempoh menunggu sebab kita nak make sure supaya darah tu betul-betul kering. Bila kita pasti darah kita berhenti, contohlah kita ambil sekarang ni kejap lagi Zuhur. Zuhur tu tengok dah tak ada. Masa subuh tadi ada lagi. Jadi Zuhur tadi takkanlah terus mandi, nak reconfirm dulu. Kita tunggulah Asar, tengok tak ada. Tunggu Maghrib tak ada. Okeylah, Maghrib pun saya mandi wajib. Jadi yang Zuhur tadi yang confirm tak ada, yang tengah tunggu, yang tu kena qada. Dengan Asar kena qada. Yang lain-lain tak kena qada lah. Juga waktu sebelum datang haid. Contohnya kita balik hari ni program, tak sempat nak apa, dah buat program dekat masjid, balik tu settlekan makan anak-anak semua dulu. Sekali tengok pukul 2.30 nak semayang ni dah ada darah period, dah haid. Dah ada kewajipan belum kita semayang Zuhur? Dah ada. So nanti kita bring forward lah. Lepas pada kita mandi wajib, yang Zuhur tadi tu kena qada. Sebab 1.5 jam
Zuhur katalah pukul 1.30 ataupun pukul 1 sampai 2.30 jam sempat untuk kita solat 4 rakaat. Memungkinkan kita solat wajib tapi kita tak buat sebab ada urusan, maka kita menanggung kewajipan solat zuhur tadi, so yang itu kena ganti. Sebelum dan selepas yang itu kena ganti. Tapi yang tengah-tengah yang waktu haid betul, yang itu kita tak perlu ganti. Okey, cantik. Pukul berapa kak kita? Pukul 12. Okey, so kita ada lagi 20 minit. Dan yang ni saya rasa memang ibu-ibu jangan dengar berkaitan dengan boleh nampak ke yang sini? Boleh nampak juga boleh nampak. So tak terhalang lah dengan whiteboard ni. Yang ini ibu-ibu bagi perhatian kerana dia adalah suatu sifir istihadah yang sangat penting. Yang pertama, dia membahagikan kepada dua bentuk, iaitu bentuk apa? Mubtadi'ah dengan mu'taddah. Sebelum masuk 6 ni dibahagi dua dulu. Mubtadi'ah dan mu'taddah. Dalam bahasa Melayu senang kata, mubtadi'ah ini ialah her first time. Okey? Dia punya masa yang first time dalam kehidupan dia datang haid. Itu adalah mubtadi'ah. Okey? So ibu-ibu akan nampak istilah dia mubtadi'atun dengan mu'tadah. Mubtadi'ah first timer. Mu'tadah yang bukan first timer lah, dah pernah datang haid. Dah pernah. Okey. Yang sini nanti mubtadi'ah ada dua keadaan, mu'tadah pun ada dua keadaan. Okey, nanti lagi satu kita akan tengok mumayyizah pula. Mumayyizah. Okey, ni yang lain. Kita tengok dulu yang atas. Nombor 1. Mubtadi'ah mumayyizah. Iaitu apa? Seorang perempuan yang kali pertama datang haid. Adik kita umur 10 tahun, dia first time datang haid. Okey? Dan dia boleh membezakan sifat-sifat darah tersebut. So kita panggil dia sebagai mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah. Mumayyizah ni maksudnya she can make a difference ataupun identify the darah. Dia boleh nampak beza dia. So ini adalah nombor 1. Dekat sini dia kena tengok apa? Yang seperti siapa tadi ibu kita tanya pasal apa? Ni ibu kita yang belakang tadi tanya. Dia satu titik tadi tu. Iaitu adalah golongan yang pertama. Dia kena beza, dia boleh beza sama ada dia darah kuat ataupun darah lemah. Kalau darah kuat jadi haid, kalau darah lemah jadi istihadah. Itu dia punya kesimpulan untuk orang yang pertama. Nombor 2, dia masih lagi mubtadi'ah. Tadi mubtadi'ah mumayyizah. Sekarang ni mubtadi'ah ghaira mumayyizah. Iaitu dia tak boleh nak beza. Jangan kata dia, mak dia pun tak reti nak beza. Sebab apa? First time. Anak dia tak pernah period. Nama dia apa? Wanita kali pertama, ni nombor 2 ya. Mubtadi'ah ghaira mumayyizah. Wanita yang kali pertama datang haid dan tak boleh nak bezakan sifat-sifat darah. Bila dia tak boleh nak bezakan sifat darah tersebut, maka hukum darah haidnya hanya sehari semalam. Ini dia punya kesimpulan. Hukum darah haid dia tak boleh nak beza hanya sehari semalam. Walaupun darah dia keluar 5 hari ibu-ibu, hari pertama je kira haid. Sebab dia masih confused lagi. Kuat ke tak kuat ni darah ni? Betul haid ke tak? Hari pertama haid, hari kedua, 3, 4 dan 5 istihadah. Okey?
Ini kadang-kadang kita pun tak tahu bila masa kali pertama haid anak kita. Sebab apa anak kita malu, dia pun tak cerita kat kita. Yang jenis tak apa nak bonding sangat ni, dia pun tak cerita kat kita, kita pun tak perasan perubahan pada diri dia. Kena bimbing. Sebab tu sebelum anak kita baligh, dia dah kena ada ilmu tentang akil baligh. Ya, kena tahu. So dia akan datang 1 dan 2 untuk yang first time. Okey? Setakat ni okey ibu-ibu? Nanti ada soalan ya. Saya pula tanya ibu-ibu dengan sifir-sifir ni ya. Sifir ni ada 6. Kita baru dapat yang pertama dan kedua, yang for the first time. Nombor 3. Sekarang nombor 3 kita dah pergi kepada perempuan yang dah pernah datang haid, iaitu mu'taddah. Dah pernah datang haid. Nama dia mu'taddah mumayyizah. Mumayyizah dulu. So dia pandai nak bezakan darah tu. Dia tahu. Mu'taddah mumayyizah ialah wanita yang sudah ada adat. Maksudnya dah pernah datang haid dan mampu membezakan sifat darah. So dia memang cerdik. Dia tengok ni dia dah tahu dah. Ni haid. Tengok dia tahu, oh ini bukan haid ni, ini istihabah. Hukum darah ini ialah mengikut adat dirinya. Mengikut adat dirinya. Adat ni bagaimana ibu-ibu? Adat ni contoh bila tanya pada saya, adat haid ustazah berapa? Saya 8 hari. Setiap orang ada adat yang berbeza. Siapa nampak? Okey. Ibu kita lah. Akak berapa hari? Adat? 8. Okey. Ada ibu kita tadi sikit. Berapa? 4. 4, 8. So setiap orang adatnya berbeza. Tapi kita masuk orang yang kedua, iaitu sudah ada adat. Kalau dia tak menentu, ada juga orang tanya situ kan, Ustazah saya ni tak menentu. So you bukan orang yang ada adat. Awak termasuk nombor 5 dan nombor 6. Nombor 5, nombor 6 yang ni. Sekejap lagi. Okey? Baik. Kita pergi dulu nombor 3. Mu'taddah mumayyizah. Dia dah ada adat 8. Saya dah ada adat 8. Tiba-tiba ibu-ibu, bulan tersebut banyak sangat makan kurma. Biasa berlaku bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan kita makan kurma, nak sahur, nak buka puasa. Ustazah, saya biasa 8 hari dah habis. Ini sampai 13 hari. Yes, kurma dia punya peranan dia ialah untuk membetulkan darah haid kita. Waktu saya cakap dengan orang, kalau yang nak betulkan haid ataupun anak kan, makan kurma. Saya pun termasuk yang susah jugalah. Lepas tu dah kadang-kadang dah dapat pun susah nak lekat, kan, bleeding dan sebagainya. Alhamdulillah berkat makan kurma ajwah, kurma Madinah daripada kurma Nabi itu adalah yang ditanam di kota Madinah. Alhamdulillah ibu-ibu doakan sekarang saya 6 bulan. Doakan mudah-mudahan selamat sampai ke hujungnya. Memang tak sangka. Kita pun rasa macam memang dah lama lah tak ni. Susah nak dapat anak tu dah 5 tahun dah. Anaknya berusia 5 tahun dah. Alhamdulillah. Lagi satu madu. Nama dia madu malaki. Tahu malaki ibu-ibu? Madu malaki ni madu lebah yang ratu dia. Lebah ni yang ratu dia tak buat kerja lain. Dia kerja beranak aje. Tu kerja dia. Dia tak ada buat benda lain. Basuh pinggan ke lipat kain tak ada ibu-ibu. Yang lain semua tentera lebah buat. Ini kerajaan lebah yang mereka sangat tersusun. Mereka sangat dengan tentera dia. Boleh tengok cerita-cerita lebah B kan, cerita tu memang macam itulah. Dia orang sangat-sangat bagaimana kerajaan manusia, begitulah kerajaan lebah. Memlakatul lebah, memlakah dia punya ratu dia akan duduk relax je ibu-ibu. Dia akan makan lebah yang dibawa oleh tentera-tentera ni, dan disaring lebah tersebut, madu tersebut, madu yang paling bagus. Dan madu itulah yang diangkat, dibawa keluar. Yang ratu makan tadi tu dinamakan madu malaki. Ni nama dia, madu malaki. Jadi kalau orang nak ada anak, makan madu malaki, insya-Allah esok beranak terus. Beranak terus pula. Esok cek positif terus. Dia apa, khasiat dia sangat tinggi. Lepas tu kalau ada anak tu
dia akan cerdik, ya. Dia bagus untuk akal, ya. Dia bantu juga untuk seimbangkan tubuh badan kita. Baik. Ibu-ibu, nombor 3 ini, wanita ini contoh macam tadi, dia 8 hari, dia dalam bulan Ramadan, keluar 13 hari dia punya darah. What happened to 9 sehingga 13 darah dia? Dia adalah adat dia 8 hari, tapi dia keluar 13 hari pada bulan Ramadan. Kita nak kira haid dia 8 hari ke ataupun total 13 hari? Kalau dia tahu darah itu memang confirm darah haid, dia boleh kira 13. Tapi kalau dia confused selepas pada hari ke-9, kenapa macam tak habis-habis ni, nak kata haid macam tak haid, dia datang perasaan itu, maka dia jadi ghairu mumayyizah, iaitu nombor 5, iaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang tadi tu 13 hari lah dia kira haid. Sebab apa? Dia mumayyizah, dia pandai beza. Sekarang ni nombor 5, dia mubtadi'ah, dia ada adat. Dia muqtadah, dia ada adat, tapi dia ghairu mumayyizah, confuse darah dia. Bila dia confuse, dia hanya ambil haid 8 hari, 9, 10, 11, 12, 13 dia confuse, dia istihadah, dia kena salat. Ini yang ramai kantul nombor 5. Betul tak? Asal merah je tinggal solat, padahal dia ada dah waktu dia punya yang confirm tu. Sedangkan dia boleh ijtihad, macam bukan haid je, ataupun confuse lah haid ke tidak. Yang itu kena ambil adat sahaja untuk dia ambil sebagai waktu haid, dan yang lain kena solat, bersihkan macam biasa dan solat. Walaupun dalam solat keluar darah haid tu tak apa, haid pula, istihadah tu tidak membatalkan solatnya. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mubtadi'ah sorry, salah ni saya, bukan mubtadi'ah, ini nama dia mu'taddah. Sorry, nombor 5, nombor 6 ni dia bukannya mubtadi'ah, dia mu'taddah. Mubtadi'ah dah habis dah, nombor 1, nombor 2 saja. Boleh tolong tukar tak? Saya tak terti pula nak tukar ni macam mana. Dia terus end slide pula. Ikut pen. Ni bukan mu'taddah, bukan ni Ini pun sama. 5 dengan 6 ni ibu tukar. Bukan mubtadadah, bukan mubtadi'ah, tapi dia mu'taddah. Mu'taddah iaitu yang ada adat. Yang ada adat. Nombor 5 kita baca mu'taddah ghairu mumayyizah qadran la waqtan. Iaitu apa? Wanita yang sudah beradat dan tidak mampu membezakan sifat-sifat darah, serta ingat kadar berapa lama adat keluar tetapi lupa pula waktu dia keluar. Baik, nombor 5 ni ibu-ibu, apa dia punya contoh dia? Ada contoh dekat sini. Contohnya Aisyah berkata, bulan lepas haidku adalah 5 hari pada 10 hari pertama. Aku yakin pada 1 hari bulan aku masih suci. Cuma aku tidak pasti manakala hari kedua hingga hari kelima, ke-7 hingga ke-10 adalah muhtamil, iaitu kemungkinan haid ataupun tidak. Pada hari-hari muhtamil itu diperlakukan hukum mutahayyirah. Baik. Ada 2 perkara yang kita bezakan di antara kadar lah, ambil kadar bahasa Melayu, kadar vs tempoh. Ini adalah nombor 5 dan nombor 6. Kadar vs tempoh. Kadar berapa? Kadar ni apa ibu-ibu? Kadar tu apa? Kadar tu tempoh. Dah macam ni pula ke belakang ni. Kadar ini bilangan hari. Kadar ialah bilangan hari. Contohnya, saya memang 7 hari ataupun saya memang 8 hari. Saya ingat yang kadar ni, tapi saya lupa tempoh. Tempoh ni dia bahagi dalam 1 bulan ada 3, iaitu awal,
tengah dan akhir. So lebih kurang ibu-ibu 30 hari. Kalau orang tu 1 hingga 10 haid dia biasa datang, maka kita kata tempoh dia adalah di awal. Kalau dia datang haid 11 hingga 20 ataupun 19, kita sebut tempoh dia bila? Tengah. Ataupun kalau dia 20 hingga 30, maka tempoh dia adalah akhir. So yang ni diingat. Pada nombor 5 ni dia ingat qadar. Saya memang period 7 hari. Bila nak tengok ni, tengok bulan lepas dan bulan sebelum tu. Sebab biasanya kita haid kita akan berubah. Jangan tengok tahun 2020 jauh sangat. Tengok bulan Mei 2022 dengan bulan April. Sila. Kita ambil 10 10 10. 1 hingga 10, 11 hingga 19, 20 hingga 30. Sebab sebulan tu 30 hari lah kita ambil secara ni. Walaupun ada yang 31 kan, ada yang 28, lebih kurang. Okay, so kena tahu ni bulan lepas dan bulan sebelum tu kita duduk dekat mana tempoh dia. Kalau kita lupa, kita ingat dia ni, ni orang nombor 5. Ini keadaan orang nombor 5. Apa yang dia perlu lakukan tadi, maka kita boleh melihat pada hari-hari yang dia confirm, qadar yang dia confirm, yang itu jadi haid, tapi tempohnya dia tak confirm, awal ke, tengah ke, hujung ke, yang itu bila dah keluar daripada tempoh tersebut, maka dia menjadi mutahayyirah, bukan lagi istihadah, mutahayyirah. Jadi saya cerita apa dia mutahayyirah, ya, orang yang bingung, yang confused tadi. Okey, kita pergi yang nombor 6, iaitu mu'taddah ghairu mumayyizah waqtan la qadran. Terbalik pula, dia ingat waqtan la qadar. Nombor 6 dia ingat tempoh. Dia tahu dia datang pada tengah. Biasanya saya datang tengah, tapi yang sini saya tak ingatlah berapa hari, ya. Dia terkurang satu ciri. Terkurang satu ciri pada nombor 6. Tempoh dia ingat tengah, tapi qadar dia tak ingat. Tak ingatlah 10 hari ke 8 hari ke, tak ingat. Baik, wanita ini, iaitu dia kata wanita yang beradat, tidak mampu membezakan sifat-sifat darah, serta ingat waktu mula keluar darah tetapi lupa berapa lama keluar darah. Okey, tempoh pula, kadar dia lupa tapi tempoh dia ingat. Apa jadi pada wanita ini? Okey, kata Hasnah, dia bagi contoh juga. Contoh dia, haidku berada pada awal bulan tetapi aku tidak ingat berapa lama darah keluar. Hukumnya ialah, satu, pertama, awal bulan itu adalah haid secara yakin, manakala hari kedua sehingga 15 hari bulan adalah muhtamil, ya. Kiralah hari dia, kalau dia memang datang pada awal, kalau period dia datang antara 1 hingga 10 hari bulan, maka dia kira haid. Kalau yang bertepatan dengan tengah bulan, 11 hari bulan, 12, 13, yang itu tidak dikira haid, dikira istihadah. Okay? So apa yang dia yakin, yang dia ingat. So orang bila nak jawab soalan berkaitan dengan haid, sebenarnya dia senang bersemuka. Bila dia tanya kat ustazah dekat PM, boleh, tapi saya kena tanya balik. Sebabnya kalau dia akan cakap, okey, dia bagi calculation ataupun kalender, yang ni dia period, yang ni dia keluar darah, dia kira tak keluar darah. Saya nak tahu sebenarnya darah tu darah macam mana. Saya nak tahu juga, awak ingat tak bulan lepas punya haid awak bila? Baru dia akan settlekan semua persoalan. Kalau kita terus jawab macam tu, sebenarnya dia tak cukup lagi dia punya sifir dia. Kita tak tahu banyak benda. Hanya dengan bagi kalender, tik 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 tik, ini darah apa ustazah? Tak cukup. Ya, dia kena tahu banyak perkara dari sudut tempoh, dari sudut qadar dia, dari sudut adat dia, ataupun ciri-ciri darah tersebut. Itu semua mesti diketahui. Okey, saya rasa itu sahaja. Cuma sedikit saja saya sebut tentang darah mutahayyirah. Okey,
Untuk nombor 4, keadaan yang keempat, perempuan yang keliru, apa dia kena buat? Sangat bahaya. Bukanlah bahaya, sangat so jangan senang-senang bila kita cakap saya confused Ustazah, jangan senang-senang cakap confused. Kena jadi wanita yang prihatin tentang darah diri kita. Takkan kita nak suruh BFF kita pula jaga darah kita, betul tak? Kita lah kena cakna. Sebab bila kita jadi mutahayyirah, apa dia punya hukum dia ibu-ibu? Mutahayyirah ni, orang yang confused, dia kena sembahyang setiap kali waktu. Darah keluar ni, walaupun darah tu macam darah period, tapi dia, sebab dia mutahayyirah, dia confused, setiap kali waktu dia kena mandi wajib. So sehari 5 kali dia mandi wajib. Dia wajib solat setiap kali waktu. Bila puasa, kena bulan Ramadan, setiap hari dia mandi wajib, dan dia wajib untuk solat setiap hari. Dia boleh tawaf, tapi dia tak boleh buat perkara, contohnya hubungan badan dengan suami, persetubuhan dengan suami tak boleh. Ini adalah suatu perkara yang sangat bebanlah kepada seseorang yang mutahayyirah. Jadi jangan sampai jadi confused, yang sampai qadar tak tahu, tempoh tak tahu, nak bezakan jenis darah pun tak tahu. Ni darah bawahannya tak, entahlah Ustaz, kadang-kadang bawahannya, kadang tak. Pandai pula dia punya jawab tu, sedap juga tu kan. Ada yang tak rasa sakit-sakit pinggang ke? Entahlah Ustazah, tak perasan pula. Jangan cakap tak perasan je. Bila tak perasan saja, boleh jadi jatuh kepada hukum yang keempat, jenis wanita yang confused. Maka dia kena sembahyang semua sekali, tapi banyak hukum yang dia tak boleh lakukan dalam kehidupan dia. Baik, ibu-ibu, saya rasa sekadar itu dahulu untuk hari ini. Saya bukalah kalau ada 3 soalan di hujung ni sebelum kita nak tutup kita punya sesi. Sila ibu-ibu. Soalan, kalau soalan bertulis pun ada boleh. Kalau soalan nak tanya terus boleh. Mic kat mana? Belah sini. Siapa nak tanya? Ke nak masak dah balik? Okey, sila kita, ibu kita. Boleh paskan ke belakang mic tu. Waalaikumsalam. Sorry, tak apa-apa. Ulang balik daripada awal. Keliru, okey. Ya. Tak boleh bersama-sama, betul. Puasa, dia kena puasa. Dia kena puasa. Ya, betul. Sebab puasa ni adalah satu hari satu ibadah. So dia kena mandi pagi sebelum subuh tu. So masa sahur tu dia kena mandi. Tapi setiap harilah dia kena mandi. Dia akan adatkan pada awal bulan. Lepas tu dia masuk yang 3 bulan 13 terusnya. Dia macam boleh nak beralih. Separuh-separuh lah. Separuh akhir, separuh awal, separuh tengah. Dia nak mula masuk ke 15 tu kan. Jadi kalau dia kan 3 bulan, patternnya 3 bulan macam tu. So pada bulan pertama kan macam baru tu transisi tu dia ada ni. Kita dah betul, tapi kita dah sangka, kita dah agak bahawa dia masa ni waktu dia dah jadi waktu tu macam mana lah, dia ikut adat yang 3 bulan pertama tu atau macam mana? Okey, biasanya dia akan injak pun dalam 2 hari ataupun 3 hari, mungkin lebih cepat. Sebab biasa kalau doktor kira 28, sebab bulan kita 30, so dia akan jadi injak 2 hari 3 hari lebih awal. So dia akan sinkronas macam itulah. Maksudnya kita akan tengok 2 bulan ataupun selepas pada 3 bulan, mungkin dia akan injak 2 hari 3 hari. So bawa aje skala tersebut makin awal. Tapi dia akan follow juga. Follow, tapi tak adalah follow betul-betul. Follow tapi keawalkan 2-3 hari. Macam itulah, insya-Allah. Okey, sila.
Teranjak, betul, betul. Dia yakin tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang kata kalau dah in the corner, memang kita dah tahu dah fatrah. Dia kadang tak tepat macam tu, tapi dia dah masa dia tu. Maksudnya dah memang dah dekat sangat dia punya masa tu. So itu memang dah kira sebagai haid. Kita yakin dah masa tu. Insya-Allah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Soalan dia bagus dan memang berkaitan dengan haid juga. Yang pertama, kalau kita pun tak ingat dan anak kita pun tak ingat, anak kita lagi-lagi tak tahu kalau kita tak bagi tahu. Katalah kalau kita nak kira dulu untuk diri kita, kita akan kira kebiasaannya kita haid. Mungkinlah kalau kita haid 7 hari, kita akan kira start bila umur kita yang kita dah betul komit untuk sembahyang ataupun komit untuk puasa. So katalah sekarang umur kita 40 tahun. Waktu kita kahwin mungkin 25, tu memang kita dah komit dah. So daripada 20-40 tolak dengan 25-15 kan. 15 tahun itu kita darab dengan 7 hari. Ni cara kalkulat dia lah. 15 darab 7, kemudian kita dapat nombor dia, darab dengan RM4 satu hari. Dan itulah nilai yang kita bayar fidyah terhadap puasa yang kita rasa mungkin ada yang kita ganti, mungkin ada yang tak ganti. Begitu juga kalau anak kita tak tahu, misalan kata anak kita tak tahu berapa haid kita ni, mungkin dia boleh ambil 15 maksimum. Dia ambil maksimum, ataupun kita nak kira untuk arwah mak kita. Tak tahu mak kita ganti ke tak. Tak perlu Ustazah, saya nak hati-hati, saya nak bayar je. Okay, kira umur mak, kata kalau nak kira daripada mak period, ambillah 15 tahun. Mak meninggal berapa? 60 tahun. 60 tolak 15, 45 tahun. 45 tahun darab dengan maksimum 15 hari. Tapi katalah kalau memang kita dah tahu dah mak kita tak sampai 15, biasa mak kita dalam 10 hari, darab 10 hari. Dan kemudian darab dengan RM4 untuk setiap hari. Settle untuk sepanjang tempoh tersebut. Itu dia punya anggaran. Kalau ada number, ambil number yang kita tahu. Tapi kalau tak ada number, itu anggaran yang kita boleh tolong bantulah untuk kira fidyah. Okey? Okey, cantik yang itu pendapat dalam mazhab Syafi'i sebenarnya yang mana berganda, fidyah tu berganda. Cuma di KL lah kita dah 3 tahun 4 tahun dah revise balik fatwa tersebut. Begitu juga dengan Selangor. Dan bila tengok masalah, ramai sangat orang yang tak ganti puasa, sehingga dia keluar satu jumlah yang berpuluh ribu. Mahal. Contohlah orang tu kata memang culas dalam kehidupan dia, malas, lepas tu dah umur 60 tahun baru datang nak bayar fidyah. Bila tengok kena bayar berapa? 40 ribu. Tak apalah Ustazah, biarlah saya masuk neraka daripada bayar 40 ribu. Maka dengan persoalan ummah yang sangat banyak, maka pihak fatwa melihat kepada pendapat yang lebih ringan, iaitu dalam mazhab Hanafi, yang mana tak berganda. Jadi bila pakai mazhab tu, ada juga di sana dia punya bayaran cuma tidak berganda tu membezakan di antara ratus-ratus hingga ribu-ribu. Berganda kalau 30 tahun punya ibu-ibu, bayangkan dia naik memang banyak. Kalau mampu untuk berganda, itu lebih afdal lah. Tapi secara kami badan autoriti, kami kira sekarang ni fatwa yang digunakan adalah yang tak berganda lah, mengikut mazhab Hanafi macam tu. Allah Ta'ala alam. Soalan seterusnya, sila. Fidyah sahaja. Sebab kalau dia ganti seingat dia ganti pada tahun sama ke ataupun tahun selepas itu? Oh, selepas itu. Jadi bila dia ganti tahun selepas itu, dia memang kena sekali fidyah. Fidyah tu memang kena. Sebab apa? Dia dah terlambat daripada satu Ramadan sehingga masuk Ramadan lagi satu. So sama kiraan dia.
Tapi kalau dia dah ganti pada tahun yang sama, yang tu mungkin ambil separuh ke, katalah dia biasa period 7 hari, dia ambil dia 3 hari sebab biasanya dia dah ganti juga, tapi tak tahu cukup ke tak. So ambil 3 hari daripada hari kebiasaan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bertanya, ya. Dan Ustaz Fauzan pun dah masuk, itu tandanya apa Ustazah? Habis-habislah tu Ustazah, ya. Okay. Terima kasih kepada ibu-ibu, ya, yang bersama kita daripada pukul 10.30 tadi sehingga pukul 12 ini. Saya nak bagi tahu kat ibu-ibu, ni habatus sauda ni, kalau siapa yang ada sis ke, makanlah habatus sauda. Ni minyak, ya, minyak habatus sauda. Dia mampu untuk mengecilkan, ya, sis yang ada, kadang-kadang mungkin pendarahan dan sebagainya. Bantu juga, ya, kita ikhtiar ibu-ibu, ya, ini semua barang-barang sunnah, makanan sunnah. Ibu-ibu boleh juga guna untuk makan habatus sauda sebelum tidur, makan 1 sudu, ataupun pagi makan 1 sudu untuk mengurangkan gula dalam darah. Memang terbukti, saya pun buat ibu-ibu untuk kurangkan gula dalam darah. Kita boleh makan, kita makan ubat doktor, tak ada masalah kalau kita nak makan makanan sunnah ini. Dia membantu ibu-ibu, sebab kalau tidak nanti dia tak turun pun, makan ubat doktor tu dia bertahan je. Jadi kita bantu, ya, bantu 1 hari 1 sudu. Yang ini daripada Palestin ibu-ibu, yang terbaik, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Minyak zaitun yang terbaik daripada bumi Palestin, daripada bumi Syams lah. So kita ambil daripada sana ibu-ibu. Yang ni extra virgin lah. So dia biasanya kalau orang sebut extra virgin dia tak masak, tapi kita makan saja. Makan saja, nak letak dekat salatah ke boleh juga, ya. Salad-salad tu boleh, kita tak masak dekat dia sebab dia extra virgin. Ini bagus untuk mengurangkan radang sebab dia ada antioksidan. Kalau kita sakit ibu-ibu, contoh kita sakit, dia akan mengurangkan rasa sakit. Lepas tu dia ada vitamin E, vitamin K, yang mana para saintis dia orang buat kajian memang dapat mengurangkan kanser, mengecilkan kanser yang kalau orang tu kena kanser, sebab dia ada vitamin-vitamin tu. Memang terbukti bila diukur, kurang dia punya kanser dia, ya, dia punya kesan daripada sel-sel kanser tersebut. Dan dia bagus untuk kolesterol ibu-ibu. Kalau kita makan ubat kolesterol, lepas 1 biji, 1 tempoh, dia dah imun dah. Doktor kata kena tambah 2 biji kak. Lepas tu tambah pula ubat lain. Cuba insya-Allah minyak zaitun, lepas tu cuba kan, boleh check kan kolesterol tu, lepas makan seminggu check. Boleh tengok memang turun ibu-ibu. Walaupun dia pun lemak juga, dia oil, tapi lemak yang bagus. Dalam badan kita ada lemak yang tak bagus akan dimakan, diserap, ya. Kalau nak kumur dekat gigi pun boleh. Kumur kat mulut, dia akan menyerap kuman-kuman macam Listerine lah. Listerine itu minyak olive oil. Yang tadi saya sebut tadi malaki, yang ni memang sangat pekat. Tengok warna dia macam hitam dah, ya. Ni malaki yang paling bagus untuk ratu lebah. Dan kalau kita nak jadi ratu rumah tangga, kita memang baguslah untuk dapatkan ni. Memang madu ni madu asli, sangat mahal sebab dia daripada Yaman. Suami memang orang Yaman, ustaz memang orang Yaman, so dia daripada Yaman. Ni kalau ikutkan yang ni 150, yang ni murah sikit ibu-ibu, 50. Habatus sauda ni 100. Ustaz kata hari ni ustaz kira cincai je lah, siapa ambil 3 ni ustaz bagi 250 saja. Nak transfer account pun tak apa. Ada seorang makcik ni, saya dalam ceramah, lepas pada ceramah saya cakap dia kata, dia datang kelang kabut pada saya. Dia kata, Ustazah, saya nak beli habatus sauda sebab dah habis stok kat rumah dia. Dia kata, saya 7 tahun makan 3 ni. Dia makan 3 ni 7 tahun. Ini istiqamah. Saya ada semua sekali, kecil manis, darah tinggi, jantung semua ada. Doktor kata dah boleh tutup, dah boleh tinggal dah ubat. Istiqamah, sabar ibu-ibu. Sebab benda ni dia akan membantu kita. Dia bukan macam ubat tahan sakit, makan terus hilang. Tak, dia kena makan dan istiqamah, insya-Allah syifa tu Allah bagi kan. Macam madu pun adalah syifa kepada semua penyakit, ya. Dan siapa yang beli 3 ni, ustaz kata ustaz bagi percuma lah. Kurma ajwah dekat luar ada, tapi yang nak beli ini sahaja ni RM30 saja. Nak puasa 1 Zulhijjah ni boleh dapatkan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya serah semula kepada Ustaz Fauzan. Terima kasih juga kepada Ustazah atas
yang juga masuk-masuknya selain pada negara ini. Semoga kita dapat aman dan sampaikan kepada rakan-rakan tak kesempatan hadir pada hari ini. Sebelum saya tutup bulan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan semua boleh ikuti Ustazah di Facebook dengan IG beliau, iaitu di Facebook nama Nurul Hidayah, IG Ustazah Nurul Hidayah. Dan berikut ini promo nanti bagi saudara kita setelah kita promo pada muslim ini, iaitu saya ucap bagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.